Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan sekalian. Hari ni kita buat sikit perkongsian sharing. Sharing daripada buku yang saya baca malam tadi. Ini favourite saya lah. Favourite saya lah John Maxwell. Okay. Jadi sebelum tu kita tunggu kawan-kawan kita masuk, sebab hari ni saya nak kongsikan satu formula. Yes, wow. Okay, saya nak kongsikan satu formula macam mana kita nak membangkitkan kita punya semangat yang kadang-kadang lelah, letih, lemau. Ya, dikala kita duduk rumah, kita dah mungkin bukan sehari, bukan 2 hari, malah berbulan-bulan. Okay, kita akan share macam mana kita nak bangkit gairah. Okay, dah bangkit gairah. Okay, jadi sebelum tu kita tunggu berapa orang kawan-kawan kita masuk, sebab saya nak kongsikan perkataannya adalah desire. Okay, sebab saya sentiasa desire, sentiasa mau dan mau, khairah dan khairah, membaca, nulis. Dan sekarang ni saya yakin Malaysia semuanya sedang khairah berkongsi. Okay, kawan sekalian, tunggu. InsyaAllah kita tengok siapa yang masuk dulu. Boleh share video ni sebab saya yakin buku yang saya baca mungkin kalian tak sempat baca. Okay, itu yang cerita kita. Okay, kita tunggu sikit lagi. Orang pertama, Hafizin Yusof. Okay, kita welcomekan kawan kita datang. Tunggu sikit lagi. Hafizin, 4 orang kita akan cakap soal macam mana kita nak membangunkan kegairahan. Saya gunakan akronim, namanya adalah desire. Kena dari buku yang saya baca ni lah. My favourite saya Rafida. Rafida. Wow. Api. Rafida Asmawi. Okey, kawan-kawan lama kita. Okey, insya-Allah selamat Ramadan. Saya just nak berkongsi buku ni lah. Buku ni saya kongsikan sambil kita okey. Boleh saya mulakan sekarang. Sebelum mulakan sekarang, tajuknya ialah bangkitkan gairah anda. Bangkitkan gairah anda, semangat dalaman. Sebab saya percaya kawan-kawan sekalian, untuk melihat sebiji telur, daripada telur nak tengok anak ayam, telur itu mesti pecah daripada dalam, bukan luar. Jadi kita bangunkan. Kenapa kita perlu, dia sebenarnya saya nak baca sikit keperluan kita untuk gairah. Dalam bahasa lainnya soal desire, keinginan yang melonjak-lonjak. Satu, bila mana kita desire, kita akan menaikkan kita punya satu, tuan-tuan, daya kemahuan amat tinggi. Daya kemahuan, dan daya kemahuan ini tak akan kita dapat bila mana tidak ada satu target. Kedua ialah big why, the big why. Macam mana kuasa the big why ini akan mampu melonjak kita naik ke atas. Yang kedua, gairah akan mengubah kita. Tuan-tuan, gairah, kita punya kehendak yang betul-betul nak, sangat-sangat nak. Satu, gairah merupakan langkah pertama. Saya ulang balik, ini faktor-faktor kenapa kita mesti betul-betul gairah dikala kita berhadapan dengan situasi begini. Bangkit balik dengan kegairahan. Satu, kenapa kena gairah? Satu ialah untuk gairah memulakan langkah satu. Saya pun gairah sebenarnya. Gairah untuk belajar teknik-teknik online, belajar macam-macam. Gairah dizahirkan bentuk tindakan. Saya cakap pun gairah sebenarnya. Okey. Seterusnya, gairah meningkatkan daya kemahuan. Okey, ini satu benda yang paling best. Waalaikumsalam, selamat Ramadan. Yes, kita cakap soal gairah yang kedua, meningkat daya kemahuan. Gairah yang ketiga, mengubah kita. Dan gairah yang keempat, membuatkan tidak mungkin menjadi mungkin. Okey, saya share balik. Sebelum saya nak share satu akronim, nama dia adalah gairah, desire. Satu, saya bagi tahu kawan sekalian, kenapa kita mesti gairah? Sebab sekarang ni mungkin dalam tempoh sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kita dah rasa letih, lelah dan sebagainya. Kita dah mula rasa stres. Anak-anak pelajar kita dah mula rasa tak gairah. Bulan 1, 2, 3 gairah, sangat-sangat gairah. Semangat, kita tulis macam-macam kita nak, tapi kita dah hilang gairah tu. Okey, sekarang kita nak kembalikan. Sebab ada 4 faktor kenapa kita kena gairah. Satu, gairah adalah semangat dalaman yang melonjak-lonjak, membakar-bakar. Dia akan membuka langkah satu. Okey, langkah satu. Ramai orang-orang takut nak mulakan langkah. Sebab tu dikatakan, mulakan sekarang, mulakan dari sendiri. Dia mesti ada satu langkah satu. Kegairahan ini, saya yakin dan percaya, dia ada kaitan besar dengan apa yang dipanggil sekarang the big why. The big why. Sebab dia cakap soal kemenjadian, hukumnya ialah
80% kemenjangan datang daripada big why. The big why, the big how. Yang kedua, gairah meningkatkan daya kemahuan yang amat tinggi. Bila kita mahu, sangat mahu, sangat gairah. Cakap kemahuan kita, kita boleh melanggar semua tembok-tembok mental block yang mungkin selama ni menghalang kita. The mental block selama ini menghalang kita, saya yakin dan percaya kawan sekalian. Seterusnya yang ketiga ialah mengubah kita. Gairah. Dan yang keempat, gairah membuatkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang saya yakin, saya pun tak pernah terfikir yang saya akan bekerja dengan online, saya akan bekerja dengan kamera, saya akan paling tak sangka kita akan berhadapan dengan 10, 20, 30 orang. Semalam saya ada 60 orang di hadapan saya online. Okay, jadi kita sharekan perkataan desire. Okay, boleh share video ni. Saya yakin percaya boleh say hi, tunggu kawan-kawan sekalian. Kita ada kawan-kawan kita yang sudah mula bertanya khabar. Okey, jadi kita tunggu. Sekarang dah jelas ya. Puan Syikin boleh watching, boleh tulis sikit. Okey, 1 DADESRE. Kita punya tagline kita ialah desire. Okey, satu ialah diagnose. Diagnose ni ialah perbedahan. Kita kena bedah kita dulu. Dah gairah dah, kena bedah. Nak bedah apa sebenarnya? Kita kena bedah kita punya potensi diri. Bedah potensi diri kita. Kadang-kadang manusia ni, dia gairah, dia nak sangat-sangat, tapi tak tahu di mana kita mula. Sebab tu saya nak share balik. Botol ni keluar lah. Botol ni sampai bertanda-tanda sekarang ni. Bermaksud betapa saya gairah untuk berkongsi. Sebab tu bila kita nak jadi orang hebat ni, dah gairah, dia kena desire. D ialah diagnose. Diagnose ialah kita kena bedah siapa kita. Bedah dengan tahu di mana kita. Ni dia. Kita kalau ke air ni separuh ni, mulakan apa yang kamu ada, hargai apa yang kamu ada. Mulakan dekat sini. Mulakan apa yang kita ada. Pada pelajar sekolah sekalipun, sekarang kita dah mungkin tak tahu macam mana untuk pelajar SPM, STPM dan College UPSR 3, kita mulakan apa yang kita ada. Kita desire. Naikkan kembali semangat. Dengan cara kita diagnose, bedah diri dulu. Kita mulakan apa yang ada, hargai apa yang kita ada. E, apa itu E? Engage dengan apa? Engage dengan kita punya matlamat kita. Recharge semula, tulis, tampal. Matlamat kau tak diuruskan, tak kaya dia apa-apa. Itu biasa antara dream and vision. Pastikan kita betul-betul vision itu diproses. Sebab kajian-kajian di Harvard University daripada 3-12-85, hanya 3 orang yang betul-betul engage dengan matlamat dia. Betul, cuba kita kawasan. Engage dengan matlamat. Tulis, tampal, C and say, bercakap impian. Lepas tu ialah S. Tak cukup sekadar gairah, diagnose, engage dengan impian. Dia mesti ada skill. Kawan-kawan sekalian, dia mesti ada skill untuk mencapai kita apa yang kita engagekan. Dia mesti ada strategi. Saya ulang balik kawan sekalian. 3S. Jangan lupa 3S. Pertama sekali ialah kita dah ada score apa kita nak, dah engage dengan score kita, dan kita ada skill and strategi. Tiba-tiba dunia berubah, persekitaran berubah. Kawan-kawan sekalian, apa yang nak diubah? Satu, develop your new skill dan rearrange kita punya strategi. Macam sekarang ni kita berhadapan dengan, ialah matlamat saya mungkin ramai tak berubah. Kita ada target, kita ada purpose, tapi yang kena ubah ialah skill. Kalau dulu, sorry, kita di sini pula. Hari ni saya yakin buku baru yang saya baca, topik baru saya pun teruja nak develop topik ni. Bercakap soal bagaimana kita nak gairahkan diri. Saya share balik kawan sekalian. Score, skill, strategi. Bila matlamat, saya yakin dan percaya kita kekalkan target and purpose kita. Yang diubah ialah skill. Kita kena develop new skill and adjust and arrange new strategy. Macam sekarang ni kita berhadapan dengan COVID time, mungkin perubahan beza. Mak-mak pun tengok sekarang semua dah belajar, anak-anak belajar daripada distance learning, semua kena berubah. Jadi seterusnya ialah R tu apa? R tu resources. Kita nak jadi orang hebat, dah gairah ni, nak jadi orang hebat, kita kena ada sumber. Sumber siapa dia? Paling penting. Satu, mentor. Mentor.
mentor, mentor dan mentor. Waalaikumsalam Sri Jasmine. Boleh share video ni. Saya yakin boleh share dengan anak-anak pelajar, boleh share dengan grup-grup PIBG, boleh share dengan UBK kalau ada college-college universiti. Resources ialah mentor untuk mengisi ruang-ruang kosong ni. Bila mentor pula kena tahu di mana lemah kita. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, membacalah. Membaca dan membaca untuk tambah nilai. Resources kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Seterusnya ialah evaluate. Evaluate ni masalahnya bila kita ada keputusan, tengok balik. Macam saya sendiri pun, kalau saya buat online, saya tengok balik, saya rakam, tengok balik apa yang nak diubah, apa yang nak di-adjust seterusnya. Kawan sekalian, itu ialah formula bagaimana kita nak bangkitkan gairah. Kesimpulannya adalah, boleh share video ni. Seronok saya sebenarnya sebab dapat berkongsi ilmu yang cukup luar biasa daripada buku The John Maxwell dari John Maxwell ni. Satu, bagaimana gairah. Sebab kita perlukan kegairahan. Sebab kita perlukan kegairahan. Sebab kegairahan ini sebenarnya dia mulakan langkah satu. Kegairahan ini dia akan memulakan langkah pertama. Berapa ramai orang-orang yang dia nak sangat-sangat nak, tapi dia tak gairah. Semangatnya biasa-biasa, dia mudah putus asa, biasa-biasa saja. Bila ada gairah, dia mulakan satu. Yang kedua, gairah ni akan meningkat daya kemahuan. Betul. Bila kita nak sangat-sangat nak, sangat-sangat mau, dia akan mencari. Dia akan mencari the big how, the big how, the big how, the big how. Seterusnya ialah, yang pasti saya sendiri, dia mengubah kita. Bila kita gairah sangat-sangat, last sekali ialah membuatkan yang tak mungkin jadi mungkin. Sekarang banyak yang tak mungkin jadi mungkin lah. Jadi saya share akronim Puan Yani, yes, insyaAllah saya yakin dan percaya. Seterusnya kita cakap soal desire. Diagnose, kita kena bedah, operate diri kita. Aku tanya pada diri, di mana aku sekarang, ke mana aku nak pergi. Kita gunakan analogi yang mudah. Kita gunakan SWOT. Gunakan kita punya strength, kita punya opportunity, kita punya siapa yang memberikan kita punya aspirasi. Dan R ialah kita punya siapa? Result kita proses result. Gunakan Pak Su. Waalaikumsalam Pak Su. Orang hebat. Sekarang Pak Su kita share kegairahan sekarang. Saya gairah sekarang ni. Seterusnya ialah engage. Kita kena engage, bertunang dengan kita punya engagement. Bertunang dengan kita punya matlamat, dream and vision. Proses seterusnya S, develop kita punya score, skill and strategy. Sebagaimana saya katakan, kekalkan score, new skill, new strategy. I ialah, lupa I ialah inspirasi. Inspiration. Siapa yang memberi kita inspiration? Itu kita perlukan mentor dan mentor. Last sekali, setelah kita ada art, kita evaluate, tengok balik apa yang dah berlaku. Jadi kawan sekalian, betul Pak Su, lagu pun sedih, lagu background sedih sebab kita nak gambarkan, nak naikkan, nak bagi semangat sikit. Patut lagu semangat kan. Jadi saya nak pasang lagu semangat sikit. Ni lagu semangat ni. Tunggu. Pak Su cakap lagu tak semangat kan. Jadi kesimpulan yang kawan sekalian, saya nak share pada hari ni, kita kena betul-betul bangkit betul-betul. Saya nak bagi satu lagu sebenarnya. Lagu ni lagu best, sangat-sangat best. Ni lagu dia. Wow. Sama-sama kita dengar dulu. Yeah. Di saat kau merasa yes, okay. Sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Wah, terpadam budak lagu tu. Tapi walau macam mana pun kawan sekalian, saya yakin dan percaya bahawa kita mulakan sekarang. Perubahan ini sebagai tahu kita kena bangun kegairahan. Dan Pak Su, okey, apa tajuk lagu tu? Nanti saya share. Tersenyumlah, kau tak sendiri. Yang pasti kita tak bersendiri. Saya di sini, semua kawan-kawan di sini, carilah inspirasi. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati Okey. dan tetap
Okey, tetap melangkah terus. Okey, terus melangkah. Kalian tidak bersendiri sekarang, percayalah. Okey. Okey, boleh share video ni dan lagu ni. Saya akan bagi tajuk untuk lagi. Dan sekarang kita kena bangun kegarahan kita, sebab walaupun kita tak boleh balik kampung. Okey, semua sekali. Coba kau amati, hidup bukan sekedar tentang patah hati. Hidup bukan patah hati. Yang terjadi, ambil hikmahnya. Om Iwan pun berkata, ambil indahnya. Kau tak sendiri, aku di sini memanggilmu bersama hangatnya. Okey, nanti saya share link lagu ni. Yang pasti kita tak sendiri. Banyak kawan-kawan kita membantu. Saya rasa sekarang ni hidup memang yang seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. sudah bila dengan komitmen Teruskan melangkah, kau tak sendiri. Hey. Okay, terima kasih kawan sekalian kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu lain. Yang pasti kawan-kawan kita tak bersendiri di sini. Dan InsyaAllah tagline saya mudah, 3S. 3S, Puan Seri, score, skill, and masa sekarang adalah masa kita untuk develop new skill. Hidup tak selalu seperti apa yang kita inginkan. Hadapilah dengan Okey, jumpa lagi insyaAllah pada promosi yang akan datang. InsyaAllah saya akan gunakan ruang yang terbaik ini untuk sama-sama membangun kegairahan kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.